Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya Muhammad Johari ataupun dekat channel YouTube saya Joy Channel nak buat review tentang Mitsubishi Xpander yang baru je masuk ke pasaran Malaysia ni. Jadi pada tuan-tuan, abang-abang, adik-adik, mana yang baru je jumpa saya punya YouTube channel ni, minta tolong tekan butang subscribe dan butang notification. Okey, jom kita tengok Mitsubishi Xpander ni. Okey, ni pada bahagian hadapan Mitsubishi Xpander ni dia masih mengekalkan dynamic shield design yang sama seperti Triton dan juga Outlander. Okey, kalau kita tengok pada bahagian hadapan ni, lampu ni dia menggunakan LED ataupun kita boleh panggil dia running light lah. Untuk Mitsubishi punya bahasa kita panggil signature light lah. Okey, untuk bahagian bawah ni adalah lampu besar dia. Itu yang uniknya dengan Mitsubishi Xpander ni. Lampu besar dia di bahagian bawah ni. Dan juga di sini signal. Dan juga di bahagian depan ni dia ada juga fog light. Fog light ni kita boleh guna waktu hujan lah. Kalau tak hujan ke time cerah-cerah tak payah pasang pun tak apa. Dan design grill yang sangat cantik, kemasan aluminium. Aluminium pula. Kemasan krom. Memang kemas dan cantik. Okey, kita pergi pula ke bahagian tepi. Kita tengok pada bahagian tepi ni. Bahagian tepi ni kalau kita tengok dia menggunakan rim 16 inci, 2 tona warna, hitam dan juga aluminium color. Kita tengok pada bahagian tepi. Dan juga dia menggunakan side mirror, flip side mirror, yang kita boleh lipat ke dalam menggunakan remote saja. Dan kemasan chrome di sini, serta handle dia menggunakan chrome. Okey, kalau kita tengok pada bahagian tepi kereta ni kan, di sini kita nampak seakan-akan bumbung dia tu nampak terapung, betul tak? Macam dia putus. Di sini kita nampak keunikannya Xpander yang terbaru ini. Okey, kita teruskan pada bahagian belakang. Jom kita tengok pada bahagian depan. Okey, bahagian belakang Xpander. Yang ini kita nampak seperti spoiler, tapi dia sebenarnya dia dah sambung siap sekali dengan bonet dan dia hanya besi, bukannya plastik, dia besi. Okey, menggunakan lampu belakang design L shape. Kalau malam memang nampak mantap lah Xpander ni. Boleh tengok Xpander. Dan dia menggunakan sepenuhnya mentol LED. So dekat situ kita boleh tahu kereta ni jimat menggunakan elektrik lah. So bateri boleh tahan lebih lama. Okey. Seterusnya kita tengok bahagian dalam kereta ni. Okey, sekejap lagi kita akan review untuk bahagian interior kereta ni. Apa yang menariknya dengan kereta ni, kita akan test sambil kita pandu nanti. Dan kita akan review dia punya performance, dia punya comfortable dan juga apa features yang ada dekat dalam kereta ni. Kita akan info sekejap lagi. Jom. Sekarang kita dah berada dekat dalam Mitsubishi Xpander ni. Seperti yang kita nampak dekat bahagian steering ni. Bahagian steering ni dia dikemaskan dengan leather. Dan kalau kita pegang pun memang rasa selesa dan dia tak terlalu besar. Dekat bahagian sini kita ada button auto cruise dan juga infotainment punya control. So pada saya memang Mitsubishi Xpander ni agak kemas dia punya kemasan steering dia. Dan bahagian meter pula, bahagian meter dia menggunakan separuh digital dan separuh analog. Tu boleh tengok dekat sini. Dan kita ada button info dekat sini, kita boleh tekan untuk display di bahagian meter ni. Dan juga di sini kita ada button
kamera 360 ataupun all round monitor. Kita boleh tekan dan kita boleh nampak dekat bahagian sini. Kita boleh tengok untuk bahagian hadapan, bahagian kanan dan bahagian kiri. Kalau untuk bahagian belakang kita kena masuk gear reverse lah, baru dia akan keluar untuk kamera tu. So 360 kita nampak lah, kamera 360 dia tunjuk keliling kereta kita, yang mana kalau kita nak parking ke apa semua memang mudah, memang A. Untuk akak-akak yang baru belajar bawa kereta, susah nak target depan kan. So all-round monitor ni sangat berguna lah. Dan juga di bahagian atas ni kita ada DVR, camcorder. So camcorder ni untuk zaman sekarang ni memang sangat berguna lah. Untuk kita manalah tahu terjadi apa-apa, kita dah boleh terus record kan apa-apa yang terjadi. So boleh jadikan bukti. Okey, jom kita test performance kereta ni, keselesaan kereta ni macam mana dia punya rasa. Jom. Okey, sekarang Abang Jo dah try bawa Mitsubishi Xpander ni. First kali yang Abang Jo masuk dalam kereta ni, kita dah rasa dah dia punya seat dia memang agak selesa lah. Memang selesa dia punya seatnya. Dan pada bahagian paparan hadapan ni dengan dashboard dia, kita dah rasa dia sangat mewah ataupun luxury lah kan orang kata. Memang kalau daripada segi looking, dia punya dashboard dia ni pada abang berpuas hati lah. Dan daripada segi suspension dia untuk pengetahuan semualah, dia menggunakan suspension yang sama dengan Lancer, yang mana bila kita bawa kereta ni dia stable macam kita langgar bonggol-bonggol ke, kita tak rasa gegar sangat ataupun bumping sangat, dia smooth je. Dan pasal performance pula, yang bestnya pasal performance ni, walaupun dia engine 1.5 liter cuma menghasilkan 105 horsepower, tetapi bila saya tekan dia cepat pergi tau. Dan kalau untuk kita memotong tu senang. Daripada segi pick up tu memang dia ada lah. Dan pada saya berbaloi lah kalau kita beli kereta ni dengan harga untuk harga sekarang ni 94,000 kan. Memang berbaloi dengan harga, comfort dan selesa. Comfort dengan selesa samalah. Cuma maksudnya daripada segi suspension tu pada abang berpuas hati. So nanti sekejap lagi kita tekan berapa top speed yang kita boleh pergi. Nanti kita naik highway, kita tengok macam mana kan. Okay, sekarang ni abang nak cuba potong lori depan ni. Tengok lori depan ni, adakah dia akan memotong dengan mudah ataupun agak lembab kan. Sekejap kita tengok jalan clear, boleh potong, kita potong. Okay, sekejap. Okay, kita cuba potong, tengok. Memang senang lah, memang senang nak potong, memang langsung, tak ada masalah. Walaupun dia 7-seater punya MPV, untuk memotong tu memang mudah lah. Kita just tekan je, dia terus pergi. Dan kita tak payah tekan overdrive pun. Sebab Xpander ni dia ada button overdrive tau dekat sini. So kalau kita nak memotong tu, lebih yakin dengan Audi button ni. Okay, di bahagian infotainment ni, kita Mitsubishi Xpander dia bagi untuk pasaran Malaysia. Untuk pasaran Malaysia dia bagi 9 inci Apple CarPlay dan Android Auto. So mana yang pakai iPhone ataupun Android handphone boleh connect untuk infotainment kat sini. Untuk kita gunakan Spotify ataupun Maps, memang dah terus boleh connect dengan phone kita. Dia untuk ni memang dia tak built-in lah dia punya Maps kan. Tapi lagi bagus kita gunakan handphone kita, sebab sentiasa update kita punya Maps. Betul tak? Okay, so boleh tengok kita punya bahagian dalam
pada saya memang agak selesa kereta ni. So nanti kita akan tengok pada bahagian belakang pula lah, kelebihan kereta ni apa dia. Okey, itu saja daripada saya. Corner try corner dengan keadaan yang kelajuan 80. Cornering pun best, bye. Cornering pun best. Mantap cornering dia. Memang berbala beli kereta ni. Saya sendiri pun rasa nak beli lah kereta ni. Memang rasa nak beli lah. Memang rasa puas hati tau. Kita corner pun sedap. Daripada segi soundproof, angin pun tak masuk tau. Itu yang bestnya. Memang recommend. Expander recommend 100%. Boleh beli. Jangan fikir panjang. Beli. Boleh beli. Kita tengok bahagian belakang ni macam mana, space dia okey tak? Kalau okey, memang 100% kena beli kereta ni. Jom kita pergi. Okey, ini kita di bahagian tengah kereta ni, bahagian belakang, penumpang belakang. Okey. Daripada space dia pun, pada saya space dia agak selesa untuk orang dewasa yang kaki panjang, boleh duduk bahagian tengah ni lah. Jom saya try duduk dulu, tengok. Okey, ni dalam keadaan kerusi ni habis ke belakang. So kat sini pun masih ada ruang lagi. Ruang dalam 5 inci ataupun 6 inci macam tu. Memang agak selesa lah. Kalau belakang tak ada orang, kita boleh ke belakang macam ni, memang sangat selesa. Dan kita bahagian belakang kereta ni orang dewasa pun sesuai duduk juga. Sebab seat dia tak terlalu rapat ke lantai dan orang dewasa memang selesa duduk. Jom saya tunjuk. Sekejap kerusi ni boleh lipat flat dan juga kita boleh lipat habis macam ni. So untuk orang masuk ke belakang ni mudah lah, sebab dia ada ruang untuk masuk tu yang besar dan selesa. Ok, jom kita tengok. Saya duduk dekat bahagian belakang ni. Ok, ni bahagian belakang dia lah. Kursi ni kena ke depan sikit, baru orang belakang boleh selesa duduk lah. Dia kena ke depan sikit. Ke depan sikit baru boleh selesa duduk untuk orang dewasa lah, mana yang kaki tak berapa panjang, boleh duduk belakang ni. So kalau kanak-kanak, kita tak payah adjust lagi lah kursi depan ni. Selesa lah, agak selesa. Kursi belakang ni boleh adjust lah kalau orang yang tinggi, yang panjang. So boleh duduk belakang ni. Seat belakang ni pun boleh adjust juga dia ada boleh sandar juga. Ok, memang best kereta ni. Belakang orang dewasa pun boleh duduk. Ok, jom kita pergi bahagian bonet belakang. Ok, specialnya expander ni, dia ada satu butang, satu lagi smart button dekat sini. Kat sini anda kata kereta kita tengah lock kan. Kalau kereta kita lock, kita boleh untuk buka bonet saja bahagian belakang, kita unlock menggunakan button ni sajalah. Dia ada button kat bawah ni satu. Dia tersorok kat sini. So dengan button tu kita boleh buka lah. So ni bahagian belakang kereta ni. Bahagian belakang kereta ni ada space yang banyak, kompartmen-kompartmen yang banyak dekat sini. Contohnya kalau macam wife kita, kalaupun owner perempuan, banyak kasut-kasut nak simpan kat sini, kita ada kompartmen untuk letak kasut kat sini kan. Dan tayar spare kereta ni di bahagian bawah lah, di bahagian bawah. Ok, untuk penumpang belakang kita ada outlet soket lah.
mana kita nak cas handphone ke apa ke, untuk penumpang belakang pun tak dilupakan jugalah. Kita bagi power outlet untuk belakang, dan untuk bahagian tengah juga pun ada. Jangan risau. Jadi jangan risau bateri habis, jangan risau kita tak boleh online. Walaupun perjalanan kita tu jauh, bateri kita tetap akan ada. Jangan risau. Expander dah bagi cukup untuk family kita. Okey, itu saja. Memandangkan cuaca kat Malaysia ni, dia tak berapa nak sejuk. Kadang-kadang sekarang ni musim hujan kan, musim hujan sejuk sikit. Tapi bila datang musim panas dia, seat dekat belakang tu pun nak kena anda angin juga. Expander bagi ni ada 4 blower untuk penumpang belakang. So jangan risau kata tak sejuk. Yang pasti kalau kita naik expander ni, orang belakang pun cukup sejuk. Menggigil bhai, menggigil. Ni aircon, lubang blower dia sampai 4. Confirm sampai belakang ni, jangan risau. Dan untuk pengetahuan, ini dia tak ada ventilation aircon dia cuma just blower sahaja. Dia untuk circulate angin di dalam kabin ni lebih bagus, dan ada angin untuk bahagian belakang lah. Cukup sejuk. Aircon Mitsubishi jangan risau. Walaupun dia hanya menggunakan, dia tarik angin daripada depan saja, tapi dia punya sejuk tu cukup untuk sampai third row, seperti dia punya abang Mitsubishi Outlander. Outlander cuma bahagian hadapan saja, tetapi aircon dia cukup sampai third row. Kita boleh tengok review tentang Mitsubishi Outlander di Facebook. Banyak review tentang Outlander yang tak pernah lagi ada komplain tentang aircon tak cukup. Aircon dia cukup sejuk sampai ke bahagian belakang. Itu kelebihan kereta Mitsubishi. Okey. Itu sahaja sedikit, serba sedikitlah penerangan daripada Abang Jo tentang Mitsubishi Expander ini yang telah ditunggu-tunggu ramai oleh ramai rakyat Malaysia kan. Jadi jangan lupa, mana yang baru jumpa saya punya video ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang notification. Okey, mana yang berminat untuk membeli Mitsubishi Expander ni pun tak lupa boleh juga menghubungi saya, dan saya bekerja di Mitsubishi Lofty Ambition Setiawan Perak, dan anda boleh hubungi saya di nombor yang tertera di bawah ini. Okey, jangan lupa hello, dan saya akan pastikan memberikan anda servis yang terbaik sekali dekat Manjung ini. Okey, assalamualaikum.